Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur, puji dan pujian kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan keizinan dari Allah Subhanahu wa taala juga kembali mempertemukan kita, masih lagi melanjutkan baki kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sentiasa merebut peluang melakukan amal soleh sebagai bukti pengabdian kepadanya, dan dalam masa yang sama juga kita terus melakukan amal jariah dalam hubungan sesama manusia dan makhluk. InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan membicarakan satu perbincangan yang baru, tetapi kita nak lihat berkaitan dengan perbincangan yang terdahulu, iaitu pada bulan yang lalu kita telah pun sama-sama menghayati spesies gajah di dunia untuk kita lebih menghargai peristiwa tentera bergajah. Walaupun tidak ada satu perkataan pun dalam surah gajah, surah Al-Fil, yang mana surah Al-Fil ini diturunkan kepada Nabi SAW, diwahyukan kepada Nabi SAW 45 tahun setelah peristiwa itu berlaku. Dan tidak ada satu perkataan pun dalam surah Al-Fil itu yang membicarakan mengenai anatomi gajah. Sedangkan Nabi palsu yang muncul di zaman Rasulullah SAW menjadi Rasul juga mendakwa surah Al-Fil turun kepadanya, diwahyukan kepadanya, tetapi hanya mampu membicarakan gajah itu mempunyai belalai yang panjang. Sangat sinis dalam penyataan wahyu palsu kepada Musailamah Al-Kazzab. Akhirnya kita dapat fahami bahawa walaupun Abrahah selaku panglima tentera kepada tentera bergajah telah mati dan musnah dalam azab Allah kerana dilemparkan dengan batu ataupun dihujani dengan batu-batu sijil. Dan saya tegaskan pada pertemuan bulan yang lalu, sudah sebati dalam sebutan dan kefahaman kita, haiwan yang terlibat dalam menggugurkan batu seolah-olah dengan maksud peluru sebagai azab daripada Allah adalah burung. Sedangkan nak dibandingkan saiz kekuatan fizikal burung dengan gajah, tak boleh dibandingkan, tak sepadan. Dan batu sijil itu bukan
sahaja dengan gambaran batu-batu yang keras dan panas, tetapi batu sijil itu juga dirakamkan Allah dalam surah Hud. Sijil juga pernah digugurkan ke atas kaum Sodom, umat Nabi Lut alaihissalam. Satu cabaran yang cukup besar apabila dakwah Nabi Lut dikhianati oleh isteri baginda itu. Apa pengkhianatan yang terbesar yang dilakukan oleh isteri Nabi Lut sebelum dihujani dengan hujan batu? Selama hari ini dengar kaum Nabi Lut dihujani dengan hujan batu, bukan hujan batu yang ais tu. Hujan batu sijil. Dalam surah Hud ayat 83. Pengkhianatan terbesar isteri Nabi Lut kepada Nabi Lut adalah apabila merancang bersama dengan penduduk-penduduk kampung Sodom yang mempunyai naluri seks yang tidak mengikut saluran fitrah. Isteri Nabi Lut merancang dengan penduduk kampung bahawa Nabi Lut sedang dikunjungi oleh tetamu yang tampan dan kacak, sedangkan tetamu itu adalah malaikat. Bermakna isteri Nabi Lut berpakat dengan penduduk kampung untuk melakukan hubungan songsang dengan tetamu Nabi Lut alaihissalam. Hal yang sama berlaku ketidakseimbangan dalam hubungan rumah tangga di antara isteri Firaun dengan Firaun. Kerana Al-Quran merakamkan dalam surah At-Tahrim, isteri Firaun itu antara ahli syurga, walhal isteri Lut adalah ahli neraka. Saya berseluruh sikit boleh? Tapi tak kedengaran pula isteri Firaun memfailkan perceraian sekalipun suaminya adalah Firaun. Firaun tahu? Firaun suaminya memilih untuk kekal dalam keimanan dan bersabar atas ujian itu adalah ladang pahala yang sangat luas. Ini kisah Al-Quran. Baik, perkataan sijil dapat kita lihat di sini. Ketika mana kaum Sodom itu dihujani dengan batu-batu sijil sebagai azab daripada Allah kerana tidak menyalurkan nafsu mereka itu pada nafsu biologi mereka itu kepada yang selayaknya. Dan batu-batu sijil ini digambarkan min sijilim mandud. Perkataan sijil ini juga kita temui dalam surah Al-Fil, tarmihim bihijaratim min sijil. Dan luar biasanya suasana ini. Batu-batu itu bukan sahaja panas, bukan sahaja merupakan azab, tetapi batu-batu itu adalah musawwamatan inda rabbik. Pada batu-batu itu sudah tertulis nama sasarannya di sisi Tuhan. Ini zaman bila ni? Zaman Nabi Lut. Tak ada cerita Iron Dome lagi lah. Batu-batu sijil itu sudah disasarkan, bermakna tidak ada siapa pun yang boleh melarikan diri. Hal yang sama berlaku kepada tentera bergajah. Apa berkaitan tajuk yang terdahulu dengan apa yang bakal kita sambung pada tengah hari ini adalah, inilah saya nyatakan sebentar tadi, walaupun Abrahah telah mati dalam azab Allah, tetapi insafilah, renungkanlah, sifat keabrahan itu tak pernah mati dalam hidup, dalam diri manusia, walaupun Abrahah telah mati. Lebih-lebih lagi apabila kita semua ini diuji dengan dua ujian besar. Yang pertama,
kita diuji dengan harta dan kita diuji dengan takhta. Ini dua ujian yang sangat-sangat besar. Dan Abraha menzahirkan kemarahannya kerana Al-Qulais, gereja yang sudah dibina dalam lingkungan 10 tahun. Saya dah tunjukkan pada pertemuan yang lalu. Ini kesan-kesan runtuhan gereja Al-Qulais yang sudah dibina oleh Abraha, bermula daripada penjarahan yang berlaku pada tahun 560 Masihi. Abraha datang ke Mekah 571 Masihi. Ada kurang lebih 10 tahun jarak masa itu. Abraha cuba menguji formulanya ini dapat diterima pakai ataupun tidak. Maka dibina Al-Qulais untuk mengalihkan pandangan dan tumpuan pedagang-pedagang dan pengunjung-pengunjung serata dunia untuk datang ke Yaman. Malangnya gereja yang indah, dikatakan dalam catatan sejarah, bahan-bahan binaan kepada Al-Qulais ini lebih hebat daripada binaan Kaabah. Tetapi Al-Qulais ini langsung tidak mendapat kunjungan. Ini memang Abraha benar-benar hilang pertimbangan. Dia dah hilang sabar dah. Dia memang betul-betul nekat untuk diruntuhkan Kaabah. Sebab dirasakan Kaabah ini adalah pemusnah kepada cita-citanya tadi, untuk menjadikan Yaman sebagai negara yang menjadi tumpuan kunjungan. Makna tahun melawat Yaman tak berlaku di era pentadbiran Abraha. Tak mendapat sambutan. Jadi Abraha memang betul-betul nekat. Ini sebenarnya punca. Maka sifat marah, sifat hasad yang cukup membara itu, sebab itu Nabi SAW menggambarkan kemarahan yang tidak dikawal adalah umpama api yang sedang marak membakar kayu yang kering. Bukan suruh kita lawan marah tu, bukan suruh kita buang marah tu. Marah tu fitrah. Tetapi kemarahan yang tidak dikawal akan menghilangkan rasional akal. Apatah lagi kalau tidak mengikuti panduan petunjuk daripada Allah. Jadi kesimpulan yang besar, walaupun haiwannya yang dibicarakan besar, tetapi dimusnahkan oleh haiwan yang kecil. Kalau kita bergaduh dengan kawan-kawan, sekalipun kita menang, kita pasti akan kekurangan kawan. Kalau kita bergaduh dengan ahli keluarga kita, sekalipun kita menang, pasti hubungan kekeluargaan itu akan renggang. Kalau kita bergaduh dengan rakan sekerja, sekalipun kita menang, pasti akan luntur semangat bekerja dalam satu kumpulan. Kalau kita bergaduh dengan guru kita, barangkali kita boleh menang dalam argumentasi, tetapi pasti kemesraan dan keberkatan ilmu itu akan hilang. Dan kalau kita bergaduh dengan pasangan kita, walaupun kita menang, pasti perasaan sayang itu akan berkurangan. Bermakna, sekalipun kita menang, sebenarnya kita kalah. Hal yang sama, Allah memusnahkan Abraha yang datang ke Mekah dengan penuh keangkuhan. Maka pada tengah hari ini, saya bawakan satu watak haiwan yang sangat kecil, tetapi ia terlibat dalam peristiwa era pentadbiran Nabi Sulaiman alaihi salam. Pernah dengar tak perkataan ni? Kaki merayap. Tapi zaman sekarang orang dah tak sebut kan. Orang tu dulu sebut kan. Balik lambat kau ni merayap dia kerja kan. Apa rayap ni? Merayap. Merayap ni dia daripada perkataan rayap. Haiwan apa yang dinamakan sebagai rayap? Jadi saya dah sebutkan dahulu lagi daripada perbincangan pertemuan kita bertahun-tahun yang lalu, kebanyakan ungkapan
atau apa sahaja gambaran sebutan yang disebut oleh orang tua-tua dahulu sebenarnya mempunyai makna yang sangat-sangat tepat dan ia hadir juga dengan pertanggungjawaban makna. Sebab itu satu sisi pandang yang berbeza bila disebut peribahasa, simpulan bahasa dan sebagainya, bidalan. Walaupun ia dilihat dari sudut elemen ilmu bahasa Melayu itu sendiri, ia merupakan cabang kesenian dalam bahasa. Tapi saya nak sebut tengah gini berbeza daripada pandangan itu. Sebenarnya ungkapan peribahasa dan sebagainya yang diungkapkan oleh generasi terdahulu, ia difahami oleh golongan British sebagai the secret code. Contohnya, ibarat telur di hujung tanduk. Penjajah ni dia cuba faham apa sebenarnya kiasan-kiasan dalam bahasa Melayu ni. Jadi kalau dilihat dari sudut permukaan makna, mereka tak dapat faham sebenarnya apa kiasan di sebalik telur di hujung tanduk. Mana mungkin telur di hujung tanduk. Lalu yang apa yang dapat mereka faham sekadar seolah-olah gambaran fenomena yang menakjubkan. Sedangkan gambaran kepada telur di hujung tanduk itu adalah sangat getir. Hal ini banyak dituturkan dan digunakan dalam pengucapan ulama-ulama silam yang menjadi nadi berjuang untuk menentang penjajahan. Jadi dah lama dah dengar orang tu sebut, kau ni merayap aja kerja. Saya pun tak tahu kalau saya tak susun tajuk ni, saya pun tak tahu. Saya tahu merayap, perbuatan merayap tu tahulah, tapi tak tahu root word dia rayap. Bila lihat rayap ni rupanya haiwan. Ada satu lagi, diam-diam merayap. Kan? Baik. Siapa tahu apa itu rayap? Inilah rayap. Sebelum disebut dengan nama anai-anai, orang tua dahulu memanggilnya dengan sebutan rayap. Adakah anai-anai berasal daripada koloni semut? Kerana sebahagian terjemahan menterjemahkan ataupun mendefinisikan anak-anak ini sebagai semut putih. Yang ketiga, adakah semua anai-anai sebagai serangga perosak? InsyaAllah dalam tajuk ini saya akan bentangkan sisi putih haiwan yang berwarna putih ini, sehingga tidak ditanggapi keseluruhan haiwan ini adalah perosak. Watak anai-anai ini adalah watak serangga yang sangat kecil, tetapi Allah bawakan persembahannya dalam episod kewafatan Nabi Sulaiman AS. Sebab itu, apa yang dipaparkan di dalam Al-Quran bukanlah sesuatu yang main-main dan sia-sia. Sebab itu dalam surah Ali Imran ayat yang ke-191, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dan kita pun membacanya sebagai satu doa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Wahai Tuhan kami, tidaklah apa yang kau ciptakan itu hanya mempunyai nilai yang sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, Maha sucimu ya Allah, maka peliharilah kami daripada azab neraka. Dan peristiwa kewafatan Nabi Sulaiman AS ini membuktikan benarnya ayat yang ke-34 dalam surah Luqman, bahawa kunci perkara yang gaib itu hanyalah di sisi Allah. Kerana kewafatan Nabi Sulaiman AS
hanya diketahui setelah mana tongkat baginda itu patah. Kerana apa patah? Kerana dimakan sang rayap. Dan para ulama tafsir menyatakan bahawa tempoh kewafatan ataupun kemangkatan baginda Sulaiman AS itu sudah berlalu dalam lingkungan setahun. Setelah tongkat itu benar-benar reput daripada dalamnya dan patah, dilihat Nabi Sulaiman AS berubah posisi kedudukan daripada takhta baginda itu. Ketika itulah baru jin tahu bos kita dah mati. Kalau awal-awal lagi dah tahu, dah setahun lepas dah tahu, tak siap binaan yang dititahkan oleh Sulaiman AS kepada bala tentera baginda itu. Namun episod pentadbiran yang cukup luar biasa ini, gambar ini hanya ilustrasi. Saya tidak menyatakan inilah Nabi Sulaiman, tidak. Saya nak berikan gambaran seperti mana Al-Quran menyatakan kisahnya. Ketika Nabi Sulaiman AS memimpin umat dan kerajaan ketika itu, doa Nabi Sulaiman yang dimakbulkan Allah adalah Nabi Sulaiman memohon agar dikurniakan kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya dan tidak pula dikurniakan lanjutannya pada umat selepas Nabi Sulaiman. Hanya satu kelebihan di zaman ini saja, iaitu umat dan tentera Nabi Sulaiman itu dalam kalangan manusia, dalam kalangan jin, dalam kalangan haiwan dan angin. Hal ini tidak diberikan pada mana-mana kerajaan, hanya Nabi Sulaiman AS yang diceritakan di dalam Al-Quran. Bayangkan kalau ada kerajaan ini yang tenteranya jin. Selamat tinggal dah Israel kan. Jin lah. Tapi yang mengaku ada jin pun tak pernah sampai Israel kan. Itulah hakikatnya kan. Dan antara episod yang menarik sebelum kewafatan Nabi Sulaiman AS ini adalah ketika mana Nabi Sulaiman mengutuskan burung yang dinamakan Al-Quran dengan panggilan Hud-Hud. Baru lagi kan, 2 minggu lepas tak silap, 2 minggu lepas Datuk M. Nasir perform kat Bukit Jalil kan. Tapi saya tak pergilah, saya nyatakan je. Salah satu lagu beliau yang popular adalah Tanya Sama Hud-Hud. Nabi Sulaiman mengutuskan Hud-Hud untuk menghantar surat. Perasan tak kalau kita keluar pagi pergi kerja, kat traffic light tu kan, cuba pandang atas, burung pun keluar juga. Masa tu burung memang terbang cari rezeki, dia keluar. Kita balik petang pun burung balik juga. Tapi burung tak, jaranglah salah balik rumah. Manusia selalu salah balik rumah. Burung jangan salah balik rumah. Baik, saya nak tunjukkan satu penemuan yang sangat menarik. Sedangkan dekat atas, trafik atas ni, lalu lintas di atas ni, tak ada signboard, tak ada apa kan, tapi burung memang tawakalnya itu tinggi kepada Allah. Sehingga Nabi SAW menyebutkan bahawa bertawakallah kamu seperti tawakalnya burung yang keluar pada pagi hari, tak tahu lagi mana satu rezekinya yang dapat ditemui pada hari ini. Tetapi dengan kesungguhan dan tawakal yang tinggi itu, walaupun ada ulat dalam batu, burung tetap direzekikan dengan rezeki itu, walaupun sesempit itu ruangnya. Tetapi yang menariknya dan membenarkan kisah bagaimana Nabi Sulaiman AS mengutuskan Hud-Hud untuk menghantar surat kepada Permaisuri Sabak. Kawasan Sabak dirajai, dipimpin oleh Permaisuri. Dan ketika laporan yang dibawa pulang oleh Hud-Hud ke hadapan Nabi Sulaiman dalam Al-Quran, bahawa Ratu Sabak ini mempunyai singgah sana yang sangat agam, luar biasa, tetapi umatnya menyembah matahari. Selepas itulah Nabi Sulaiman AS memutuskan surat untuk menyeru keimanan kepada Ratu Sabak itu, yang namanya cukup masyhur disebut dalam Israiliyat dengan panggilan Balqis. Baik, menarik di sini adalah telah dikenal pasti oleh penyelidik
pada retina mata burung ini adanya protein yang disebut sebagai cryptochrome yang dapat mengesan dan bertindak balas dengan medan magnetik. Sebab tu burung memang ada imbangan dan boleh mengetahui arah hasil daripada teknologi yang Allah built-inkan dalam retina mata burung. Inilah keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dikaji oleh para saintis, membuktikan betapa benarnya hud-hud itu diutuskan oleh Nabi Sulaiman untuk menghantar surat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dah sampai penghujung pada masa pertemuan kita, dan selepas solat zuhur hari ini saya mohon ke lapangan para jemaah sekalian untuk kita mendirikan solat sunnah hajat, mendoakan khusus kepada staf kita yang menghadapi ujian kesihatan. Baik, kesimpulannya pada tengah hari ini, setelah diundang Permaisuri Sabak ini untuk datang ke singgasana Nabi Sulaiman AS, yang singgasana itu dipindahkan oleh hamba yang beriman, hamba yang soleh. Walaupun diberikan tawaran kepada Ifrit dan juga hamba yang soleh. Dinyatakan dalam ayat yang ke-44 surah An-Naml, ketika mana Permaisuri Sabak ni datang ke istana Sulaiman AS, lalu dijemput masuk. Qila laha dkhulis sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Apabila Ratu Sabak ini melihat kemilau lantai istana Sulaiman itu dalam keadaan yang luar biasa kemilaunya, maka disangkakan lantai itu adalah air, sedangkan itu hanyalah reflection. Cuba pergi kat Grand Hyatt, kat bawah lobi tu kan, dia punya kolam tu rendah je. Baru ni saya pergi ada urusan, security tu ingatkan saya, dia kata, bang, kolam ni bang, orang tua, orang muda semua dah makan dah bang. Sebab sekali nampak macam reflection, tak nampak air. Rupa-rupa bila pijak air. Lihat, siapa yang membinanya? Kekuatan daripada mana? Ketenteraan Nabi Sulaiman AS. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan kupaskan dengan lebih mendalam lagi spesies anai-anai di dunia yang sudah ditemui pada hari ini dalam lingkungan 2,900 spesies. Hanya 10% daripada spesies anak-anak di dunia ini, 10% yang diiktiraf sebagai serangga perosak. Bakinya bukan serangga perosak. Kita bentangkan sisi putih anai-anai sehingga tubuhnya juga berwarna putih pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.